Terkait dengan soal itu, kita sebut baru-baru ini isu yang juga hangat, iaitu soal sistem prasaraan. Saya kata 12 tahun pejabat awam bekerja. Tidak ada penilaian, tidak ada komitmen untuk memperbaiki kadar upah dan gaji mereka. Kita telah putuskan walaupun ada kekangan keuangan, ini staf dalam keluarga jabatan kerajaan Malaysia tak boleh kita tangguh. Dengan kos sara hidup, dengan gaji yang tak naik, yang tidak ada gaji semula selama 12 tahun, kerajaan bertanggungjawab untuk menilai dan menaikkan mengikut keupayaan kita dengan hutang yang besar, tetapi harus ada komitmen untuk meningkatkan kadar upah penjawat awam di negara kita. Baik. Tetapi kita kena faham juga, ya. Tentunya tidak harus terlalu tinggi kerana akan membebankan ekonomi negara. Dan skimnya juga harus diubah sesuai. Sekarang 1 tahun bayaran pencen mencecah 30 bilion, dalam 20 tahun mencecah 120 bilion ringgit dan tidak ada kerajaan yang mampu bayar pencen. Popular, tidak popular. Harus dilakukan, ya. Kalau tidak dilakukan perubahan, akan kerajaan bertanggungjawab, kerajaan tidak bertanggungjawab. Semua apakah ini dilakukan oleh negara? Ya. Kebanyakan negara-negara membangun sudah pun menghentikan skim pencen. Apakah kita boleh berhentikan pencen yang ada sekarang? Tak mungkin, kerana ini janji dan pertukar dalam perlembagaan. Maka ada perubahan untuk mengelakkan negara muflis. Maka ada penyesuaian. Apakah gaji mereka akan kurang? Tidak. Apakah ganjaran mereka akan kurang? Tidak. Skim berubah. Apakah mereka ini pekerja kontrak atau tetap? Pekerja tetap. Tapi penjelasan teliti akan harus dibuat. Dan ini tanggungjawab kita bersama. Kita ada pilihan. Boleh terus dengan pencen kerana generasi akan datang akan hadapi masalah. Itu sikap yang sangat tidak bertanggungjawab. Seorang bapa yang berhutang sesuka hati, punya tanggungan yang besar dan serah pada anak-anak dia, kamu selesaikan. Saya tidak mahu begitu. Dan saya percaya rakan-rakan jemaah menteri, seperti mana diumumkan oleh menteri-menteri dan juga TPM, bahawa skim ini terpaksa diadakan. Ada pembangkang nak gunakan, dia lupa. Dia juga dalam jemaah menteri. Dia juga telah luluskan sebelum ini, bukan baru. Sudah puluhan tahun dikaji. Saya ingat masa 90-an dulu sudah dikaji. Mesti ada rancangan baru untuk menghentikan pension, sistem pension kerana negara akan muflis. Tapi tidak ada yang mempunyai kekuatan dan tekad politik untuk buat. Biarlah maknanya, biar generasi akan datang saja sanggup. So saudara, this is about leadership. Leadership is the courage to undertake a responsibility and face the difficulties. If we choose to deny this, we condemn the next generation. If you want to maintain popularity at the expense of the nation, then Madani is not the cause. You must choose a different option, an irresponsible, populist, racist option, and that is not the option that we have chosen. Kita dalam kerajaan perpaduan Madani memilih untuk bertanggungjawab, dan kita ada masa untuk membetulkan. Kalau kita dengar kritikan-kritikan ini, dia tak jawab. Dia kata pencen menyeksakan orang Melayu, ini cadangan DAP, dan ini hanya akan menyiksa orang Melayu. Ini yang dikemukakan. Tidak pernah mau dibicara secara fakta dan data. Ini masalah kita di negara ini. Guna agama, tunggang agama
Dan bila kita bicara jangan kaitkan agama, dia kata mana boleh. Islam ini tidak pernah mengasingkan negara dan politik dari agama. Ya, tapi Islam tidak pernah mengizinkan fitnah dan penipuan atas nama agama. Jadi saya anggap harus ada usaha termasuk di peringkat kerajaan negeri, jawab awam, wakil-wakil rakyat dan jentera parti untuk mendepani masalah ini dengan fakta yang jelas. Saya telah minta MK2, Menteri Kewangan kedua, memulakan perbahasan ini. Dan kita kalau ada sedikit sebanyak penyesuaian yang harus dilakukan, boleh dilakukan. Ada cadangan umpamanya yang mengatakan, mengapa hanya penjawat awam dan tidak anggota politik? Mengapa orang politik walaupun skimnya berbeda dianggap berbeda? Saya tidak bersetuju dengan pandangan bahawa orang politik harus dikecualikan. Tapi seperti biasa, saya akan kemukakan pandangan ini, dan tak kala kita mengkaji persaraan, saya juga akan menyatakan bahawa ia harus juga terpakai kepada orang politik. Maknanya, yang akan menjadi calon dalam pilihan raya akan datang harus terima kenyataan bahawa skim mereka tidak termasuk pencen. Kalau dengan sebab ini tidak setuju jadi calon, baik. Jadi senang kerja Saudara Syarani. Kalau katanya okey kerana tidak ada pencen, kami tidak mau jadi calon. Okey. Ataupun Zamri kata oleh kerana tidak ada pencen, saya tidak mau jadi menteri. Walaupun Zamri tak kata gitulah. Ya, itu pilihan kita. Ya. Tapi seperti biasa dalam sistem kita, kita akan bincang cara lebih teliti dalam jawatankuasa persaraan dan kemudian dalam kabinet. Bagaimana keadaan sekarang? Ada yang mengatakan ada mantan menteri atau Perdana Menteri yang punya pension yang 3-4 sebagai pegawai kerajaan, sebagai Dewan Dengan Negeri, sebagai ahli parlimen dan menteri. 3 atau 4. Saya kata kalau dari segi moral, pilih satu. Dan ini termasuk Azizah. Azizah ya, Azizah itu pencen sebagai doktor kerajaan, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor, dan sebagai ahli parlimen. Dan tentunya beliau sebagai seorang yang bertanggungjawab, maklum kepada saya pagi tadi, dia akan pilih hanya satu pencen sebagai penjaga. Jadi sudah bagaimana apa yang kata ini satu perkara yang main-main kerana ahli-ahli wakil rakyat telah dipilih. Sudah dipilih untuk tempoh waktu yang tetap. Ya. Dan bila dikaji semula, ini pendirian kita. Sebegitu juga pegawai-pegawai kerajaan. Pegawai-pegawai kerajaan yang sudah dipilih mengikut skim yang tetap tak boleh dirongkai. Itu peruntukan perlembagaan. Dan ini pula tertakluklah kepada keputusan Jemaah Menteri dan kemudian dibawa ke Parlimen untuk memutuskan secara muktamad. Dan saya sentuh dan singgung perkara ini nak tunjukkan bahawa a responsible government must have the courage to craft policies, undertake programs for the benefit of the nation. Walaupun pada ketikanya yang dianggap kurang popular. Saya tegaskan ini. Ada yang mengatakan kita ada banyak masa. Tak. Kalau kita tak lakukan, percayalah. Inilah julung-julung kali Tok Sri Zahid, di mana kerajaan ini, kerajaan perpaduan Madani itu kuat, punyai 2/3 majoriti dan mendapat dukungan solid di parlimen. Kalau nak buat perubahan untuk negara, buat sekarang. Kerana tak mudah perkara ini dapat dipertahankan. Lakukanlah sebaik mungkin, saudara. Baik, akhir kalam sedikit saya sentuh pasal Perak.
Sebab semua menyatakan PM, TPM, Menteri Menteri Perak. Sudah Perak menjadi tumpuan. Selain daripada Selangor, Pulau Pinang, Johor, sekarang Perak sudah terangkat. Ada beberapa program pembangunan yang besar. Kita tahu Jili Proton yang mulanya hanya beberapa perancangan joint venture dengan Proton, bikin motorcar, tetapi sekarang sudah menjadi pusat EV, pusat research, Center of Excellence dan University Proton. Tanjung Malim itu akan tentunya berubah corak sebagai kota otomotif yang terkenal di Asia Tenggara. Dalam belanjawan tahun lalu, belanjawan madani kedua, saya telah mengusulkan supaya selain daripada kuliah high-tech, kita akan bangunkan mulai tahun ini Krian high-tech yang menumpukan green technology dengan tentunya prasarana segera air, elektrik dan air yang disediakan dengan investment yang besar untuk Krian high-tech dengan persetujuan Majlis Besar dan telah dipersembahkan ke bawah duli Yang Mulia Tuanku Sultan, bahawa kalau air yang disiapkan dan diinvest yang ada lebihannya akan Nampak Sarani terkejut dijual ke Pulau Pinang.